Dan untuk pengetahuan sahabat-sahabat, hari ini Yayasan Awesome Malaysia menampilkan seorang tokoh ilmuwan Islam yang masih muda tapi penuh dengan ilmu Al-Quran. Jadi ini adalah kali pertama Yayasan Awesome menjemput Ustaz Muhammad Syafi'i bin Muhammad Arzi, yang kita berhajat mengadakan 2 kali sebulan bersama Ustaz Muhammad Syafi'i dalam mentadabur surah-surah tertentu pada minggu kedua dan keempat, dan pada minggu pertama dan ketiga kita akan bersama program tadabur dengan Ustaz Aiman Muhammad Syafi'i atas mengenai pilihan-pilihan ayat-ayat Al-Quran. Sahabat-sahabat, untuk pengetahuan sahabat, Yayasan Awesome ni telah ditubuhkan pada tahun 2017 dengan harapan, dengan bermisikan untuk mewujudkan kesejahteraan ummah. Jadi kita, kalau tuan-tuan lihat pada slide, Yayasan Awesome bermaksud hebat, ataupun bahasa Inggerisnya awesome. Visi kita bersama terlibat membangunkan kesejahteraan ummah, dan misi kita terus tegas untuk menyumbang kepada pembangunan ummah dalam pendidikan sosial dan ekonomi, membangunkan bakat ummah melalui usaha bersepadu dengan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, memperkasa tadbir urus yang berintegriti, efisien dan efektif, insya-Allah. Dan seterusnya, Yayasan Awesome mempunyai objektif korporat. Objektif korporat kita ialah untuk memupuk nilai-nilai Islam dalam membangunkan ummah yang terbaik melalui aktiviti bersama masyarakat, iaitu kita nak membina Karo Ummah. Karo Ummah ini sangat penting kerana hari ini masyarakat kita terkeliru, kerana masyarakat kita merasai bahawa negara-negara seperti Switzerland, Jepun merupakan negara yang bukan Islam tapi mempamerkan nilai-nilai Islam. Jadi Yayasan Awesome menyahut seruan ini untuk memupuk nilai-nilai Islam dalam membangunkan umat terbaik melalui aktiviti bersama masyarakat. Dan yang kedua, untuk mengangkat tahap kesihatan ummah. Ketiga, mempromosi dan memelihara kelestarian alam sekitar. Dan keempat, untuk melaksanakan aktiviti ekonomi yang berkesan bagi kesejahteraan ummah. Melaksanakan aktiviti ekonomi ini sangat penting kerana banyak masyarakat beranggapan bahawa aktiviti ekonomi ataupun dunia ini akan melalaikan manusia hingga lupakan akhirat. Jadi di sini kita akan memastikan, memupuk bersama supaya masyarakat di samping membina umat yang terbaik, di samping meningkatkan tahap kesihatan ummah, melihara kelestarian alam sekitar, kita juga dapat memperkasa aktiviti ekonomi yang berkesan bagi kesejahteraan ummah. Jadi sahabat-sahabat, untuk melaksanakan program 4 tadi yang diberi nama program Gerak Prihatin dan akan dilancarkan pada sempena Maulud Nabi nanti pada 19 bulan 10 2021 di Kelantan, insya-Allah. Semoga kita dapat merentas ke negeri Kelantan. Sekiranya tidak dapat merentas ke negeri Kelantan, program ini juga akan dilancar melalui webinar. Dan pada sahabat-sahabat yang ingin menyumbang, bolehlah menyumbang pada akaun Yayasan Awesome Malaysia. InsyaAllah kita tidak melengahkan masa, kita akan pergi pada sesi kita pada pagi ini. Kita memohon Ustaz Suhaimi yang sedikit sebanyak berlatar belakangkan pendidikan yang sangat hebat. Allah telah kurniakan ilmu kepada beliau. Beliau memperoleh ijazah sarjana muda takhasus al-qiraat daripada Al-Azhar Subra Mesir, dan kemudian melanjutkan peringkat sarjana Al-Quran dan Al-Sunnah di UKM, dan banyak beliau terlibat dalam penulisan buku, penyusunan terjemahan dan kelas-kelas praktikal. Jadi sudah pasti dengan izin Allah kurniakan ilmu pada Ustaz Muhammad Suhaimi kita untuk meneruskan perjuangan Nabi dalam memastikan umat hari ini tidak buta Al-Quran, malah boleh membaca dan memahami Al-Quran dengan lebih baik
untuk menjadikan ia sebagai petunjuk. Apa yang saya dapati daripada surah ini, mengikut hadis Abu Hurairah, surah ini dibaca oleh Nabi Muhammad SAW setiap waktu fajar. Jadi pada masa ini pun telah diamalkan oleh masyarakat kita. Pada waktu subuh, imam akan membaca surah As-Sajdah ini. Dan mengikut hadis Imam Ahmad juga, Yang Mulia Nabi Muhammad SAW tidak akan tidur sehingga selesai membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Jadi saya tidak mahu mengulas panjang tentang surah ini, maka saya dengan segala hormatnya silakan Ustaz Muhammad Suhaimi untuk meneruskan tadabbur, dan saya kira Ustaz boleh berhentilah dalam masa 45 minit, iaitu sehingga ayat 17 ke, dan kita buka pada question pertanyaan dan kemudian kita sambung pada sesi kedua. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bih wa natawakkalu alaih wa nubri'u minal hawli wal quwwati ilaih. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman nabiyya. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Yang berusaha Tuan Zainuddin selaku moderator kuliah tadabbur Al-Quran bagi surah As-Sajdah pada pagi ini. Tim ataupun NGO Yayasan Awesome, para asatizah, tuan-tuan guru, datuk-datuk, datin-datin, haji-hajah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat berhimpun di dalam Zoom meeting untuk membincangkan tentang tadabbur berkenaan dengan satu surah yang sering dibaca pada pagi Jumaat pada rakaat yang pertama, iaitu surah As-Sajdah. Seperti mana yang disebut tadi, di dalam hadis terdapat galakan untuk kita membaca surah As-Sajdah, dan di dalamnya terdapat sujud yang kita lakukan daripada qiyam terus ke sujud dan sujud terus ke qiyam kembali. Maka di situ sudah pasti ada benda yang menarik perhatian kita sebenar-benarnya. Paling kurang pagi ini menyahut untuk kita mengetahui tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan dalam surah As-Sajdah ini. Baik. Jadi untuk permulaannya, surah As-Sajdah adalah surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di Mekah kecuali 3 ayat. Ada yang kata 5 ayat. Tetapi keseluruhannya adalah surah Makkiyah ataupun majoriti adalah surah Makkiyah. Surah yang sudah pasti kita maklum bahawasanya surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di fasa Mekah. Ada yang mengatakan turun di Mekah, sebab itu dinamakan surah Makkiyah. Ada yang berpendapat bahawasanya diturunkan di ketika fasa Mekah.
Tak kiralah Nabi berada di mana pun. Walau kata Nabi dengan para sahabat pergi berhijrah untuk berperang di satu tempat yang di luar daripada kota Mekah, tapi masih lagi berada di fasa Mekah, maka dikatakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu yang lebih tepat, iaitu yang berlaku sebelum berlakunya hijrah. Sebelum berlakunya hijrah Nabi SAW dengan para sahabat ke kota Madinah, yang sebelum tu dinamakan kota Yathrib. Baik, itu maksud surah Makkiyah. Sudah tentu para asatizah yang ada di dalam ni maklum, surah Makkiyah adalah surah yang menekankan aspek akidah. Kita akan ulas nanti bila sampai pada ayat dia, kita akan ulas lagi. Baik. Dibaca dalam subuh Jumaat. Dibaca dalam subuh Jumaat. Dalam Sahih Bukhari mengatakan bahawasanya dibaca dalam subuh Jumaat. Cumanya tidak lazim. Tidak selalu. Boleh dilakukan ataupun boleh tidak melakukannya. Dan Nabi sering membaca juga dalam subuh ini, dalam solat subuh ialah gabungan antara surah Al-A'la dengan surah Al-Ghashiyah. Sekala Nabi akan bawa surah As-Sajadah dengan surah Al-Insan. Baik. Begitu juga yang disebutkan oleh Tuan Zainuddin tadi, selaku moderator kita, berkaitan dengan membaca surah As-Sajadah sebelum tidur. Gabungan dengan surah Al-Mulk. Itu yang terdapat dalam Sunan Ad-Darimi dan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi surah Makkiyah yang kita sebutkan ini mempunyai usul akidah. Dan yang keduanya menyebut tentang hari kebangkitan. Jadi Makkiyah ni dalam kepala kita kena pegang, ianya akan menyentuh dua penekanan. Yang pertama, akidah yang kukuh yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah dan dalam berdoa. Dan yang keduanya ialah menerangkan tentang hari kebangkitan. Baik. Surah ini juga digelar dengan surah Al-Munjiyah. Surah untuk melepaskan diri. Sebab itulah dibaca sebelum tidur bersama dengan surah Al-Mulk. Ada yang telah mengira surah ini sebanyak 380 kalimah. Masya Allah. Tabarakallah. Ada yang rajin kira, surah ini memiliki 1518 huruf. Tak banyak tuan-tuan. 3 muka surat je. Jom pakat-pakat kira. Pakat-pakat kira cukup ke tidak 380 kalimah. Dan yang keduanya 1518 huruf. 3 muka surat. InsyaAllah sehari 1 muka surat. Ataupun 3 muka surat bagi pada 3 orang dalam ni kan. Buat homework sikit. Buat homework amali. Jadi seorang 1 muka surat. Jadi esok dah tahu jawapan dah. 1518 huruf. Wallahu ta'ala a'lam, ikut kiraat mana tak tahu. Yang mendatangkan pendapat ini ataupun kiraan ini kita tak tahu dia ikut kiraan mana. Sebab kiraat ni dia menentukan juga huruf tu ada berapa. Ada kiraat yang baca dengan Maliki Yaumiddin, sudah tentu di situ ada 4 huruf. Mim, alif, lam, kaf. Tapi kalau ada kiraat yang lain, Maliki Yaumiddin, maka 3 huruf. Mim, lam, kaf. Jadi, wallahu ta'ala alam, kalau kita sama-sama kira, kita boleh mungkin tahu sedikit ini pengiraan ni mengikut kiraat mana. Tak apa. Itu sebagai mukadimah. Jadi, apa-apa pun, sebelum kita nak masuk surah, kita akan berkenalan dengan mukadimah secara basic je lah, secara asas untuk kita tahu kan. Macam orang nak pergi temu duga lah, nak pergi temu duga, nak jadi pensyarah contoh kan, ataupun nak jadi nak kerja di mana-mana lah, TNB ke apa apa segala macam lah, majikan yang ada dalam dunia ni kan, kena baca sejarah dulu kan. Nak kahwin anak dara orang pun kena tahu sejarah keluarga dulu kan. Bukan tahu pasangan tu je, kena tahu sedikit. Macam tu jugalah dengan surah Sajadah. Sedikit kita
kita baca. Jadi ulama mengatakan fadilat membaca surah As-Sajadah dengan surah Al-Insan di pagi Jumaat ni dia ada fadilat dia lah. Wallahu ta'ala alam apa fadilat dia. Tetapi fadilat itu kita akan dapat secara sempurna sekiranya kita membaca ataupun imam membaca surah As-Sajadah dan surah Al-Insan secara sempurna, bukan dipotong-potong. Kan? Setengah tu potong kalau potong tidak dapatlah manfaat dia. Apa fadilat dia wallahu ta'ala alam, apa yang Allah Ta'ala simpan kita pun tak tahu. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kan? Kita pun tak tahu apa yang Allah Ta'ala simpan daripada fadilat ni. Kan? Seperti solat dalam masjid, kan? Merapatkan saf, berada dengan saf, bersambung saf, daripada tengah, utamakan tengah, kemudian kanan kiri susunan dia, kan? Jadi itu kita mengikut jemaah ataupun saf itu kerana ingin mendapatkan fadilat berjemaah. Boleh tak solat seorang-seorang belakang tak nak ikut jemaah? Boleh. Sebab apa? Sebab masjid memang boleh solat di mana-mana pun, kan? Walaupun imam di depan, kita di seorang di belakang, kan? Boleh. Tapi fadilat berjemaah tak dapat. Sah solat berjemaah tu dapat. Sah solat maknanya kalau kita ada anak yang superhero Ultraman ke, kan? Kalau duduk sekali dengan jemaah depan tu rasanya tak selesa lah jemaah. Jadi kita dengan anak kita yang kecil ni, yang masih lagi superhero Ultraman ni, duduk belakang tiang ke. Tapi dalam kawasan masjid mengikut imam boleh. Sebab itu kita kena faham masjid ni adalah satu tempat yang untuk kita beribadah. Selagi kita berada dalam kawasan lingkungan masjid, kita boleh mengikut imam. Hatta kalau ulama dalam fiqh kata, hatta kalau pokok tumbuh daripada dalam pagar masjid dan dia punya cabang dahan tu terkeluar, dan ada yang solat di atas dahan tersebut, walaupun dahan tu dah terkeluar daripada pagar, tetapi pangkal akar dia berada masih dalam masjid, tetap dia boleh untuk ikut imam di dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat yang pertama. Okay. Surah ini rata-rata surah Makkiyah dimulakan dengan huruf hijaiyah. Rata-rata surah Makkiyah dimulakan dengan huruf hijaiyah. Surah As-Sajadah dimulakan dengan alif, lam, mim. Alif, lam. Lam tu bawa 6, tu 2 dan mim tu 6. Baik. Apa maksud dia? Wallahu a'la a'lam. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui rahsia apa yang terdapat di dalam huruf-huruf hijaiyah yang menjadi pembukaan bagi beberapa surah di dalam Al-Quran. Baik. Kenapa dia berada begitu? Sebab kalau kita himpunkan dalam kitab tafsir Ibn Kathir, kalau kita himpunkan ke semua huruf-huruf hijaiyah, alif, lam, mim, ha, mim, ain, sin, qaf, kaf, ha, ya, ain, sad, nun, qaf, alif, lam, mim, ra, yasin, toha. Kalau kita himpunkan ke semua sekali, huruf-huruf ini kita dapat rumuskan ianya terhimpun di dalam ungkapan nassun hakimun qati'un lahu sir. Iaitu nas yang bijaksana, yang putus hanya Allah Ta'ala yang mengetahui rahsia dia. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui rahsia. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu apa maksud ni.
Kalau kita nak cari juga, maka dia jadi ujian untuk orang beriman. Sebab apa kata Abu Bakar As-Siddiq dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, mereka mengatakan dalam kitab Tafsir Qurtubi memetik kata-kata mereka, kalau surah-surah ini datang dan didahului dengan huruf hijaiyah, maka huruf hijaiyah itu menjadi ujian untuk orang yang beriman. Ujian macam mana tuan-tuan? Ujian supaya nak tengok boleh redha ke tidak. Ke nak cari jawapan juga. Kalau nak cari jawapan juga, itu ada muskil lah. Dalam hati kita ada muskil. Sebab apa? Sebab Abu Bakar dengan Ali kata, itu adalah ujian untuk orang yang beriman. Baik. Tetapi kalau kita pergi pada nisbah ke huruf-huruf ini kepada orang Arab, yang ketika mana Al-Quran diturunkan kepada orang kafir Mekah ataupun kepada penduduk Mekah, bukankah mereka berbangsa Arab? Ya. Jadi apa tujuan diturunkan huruf-huruf ini di awal surah? Kenapa huruf ini surah ini diturunkan dimulai dengan huruf hijaiyah? Pertama, ulama kata untuk menarik perhatian mereka. Sebab selama ni mereka sangat ta'assub dengan bahasa mereka, sangat suka dengan bahasa mereka, dan dikatakan bahasa Arab ketika Arab jahiliah dahulu berada di kemuncak ataupun berada di puncak kegemilangan bahasa mereka. Kalau kita pun maklum bagaimana orang Arab ni ta'assub dengan bahasa mereka sampai ada pasar-pasar yang mewujudkan pentas di dalam pasar tersebut. Di pentas tersebut ada pendeklamasi sajak, syair, gurindam, ghazal, berbentuk ujian ataupun hinaan. Ikutlah. Tapi di situlah terdapatnya orang-orang yang hebat, pendeta-pendeta bahasa mereka untuk mencabar pendeta bahasa sesama mereka. Jadi bahasa Arab ketika itu berada di puncak dia. Maka Al-Quran turun ngam pada ketika itu. Kita pun tahu sebab tu kalau kita tahu dalam tradisi orang Arab di zaman jahiliah, mereka ada 4 bulan haram. Kita nak faham dulu sebab kita jumpa huruf hijaiyah ni, saya terang panjang dulu. Sebab lepas ni kalau jumpa lagi, maknanya maklum dah. Benda tu dah ada dalam pengetahuan kita. Ada 4 bulan haram. Yang pertama bulan Rejab. Yang ni terpisah. Tetapi 3 lagi, Zulkaidah, Zulhijjah dengan Muharram. Kerana apa ada bulan haram di dalam tradisi Arab jahiliah? Kerana orang Arab ini, mereka adalah bangsa yang sangat keras. Kalau berlaga bahu, boleh bergaduh sampai bertahun-tahun. Kan? Puak ni dengan puak sana bergaduh boleh sampai bertahun-tahun. Kerana apa? Kerana masalah perselisihan cakap. Yang tu duk ejek yang ni duk ejek ni. Yang ejek tu, anak tu ejek ni, anak ni ejek yang tu. Boleh bergaduh sampai bertahun-tahun. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududallah. Yang tu makna bangsa Arab yang sangat keras. Mereka langgar je apa jadi kalau macam tu keadaannya, hidup dalam bangsa Arab ataupun di bumi Hijaz ketika itu ada dalam keadaan yang tidak tenteram. Hati mereka rasa gelisah. Nak hidup dalam keadaan macam ni selama-lamanya memang rasa tak selesa. Kan? Jadi mereka pun bersepakat. Pemimpin suku-suku Arab ni bersepakat buat perjanjian, kita buat 4 bulan ni kita relax. Kita relax daripada berperang. Kalau kata ada permusuhan, lawan, esok masuk bulan haram, maka hari ni last. Jadi ada Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Sebab apa 3 bulan ni rapat? Sebab nak sambut haji di kota Mekah. Sebelum orang Arab ni pergi ke haji, mereka wujudkan 3 pasar. Mereka akan singgah kepada 3 pasar. Pasar Ukaz, pasar Zulmajas. Habis pasar Zulmajas, mereka pindah ke Madinah. Habis Madinah, mereka akan pergi ke kota Mekah untuk melaksanakan haji. Jadi 3 bulan ni merupakan 3 bulan paling seronok bagi orang Arab ketika itu. Mereka boleh berdagang,
Yang mana bergaduh boleh duduk minum kopi sama-sama. Kan lebih kurang macam tu lah. Makan cekodok, biskut kering, boleh. Boleh duduk. Padahal semalam baru gaduh. Bulan lepas baru gaduh. Yang ni tetak tu yang tetak ni bunuh tu. Tapi boleh. Sebab apa? 3-4 bulan ni sepakat. 3 bulan ni Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram ni sepakat untuk sambut bulan haji. Jadi boleh berdagang. Yang nak berbaik di situ. 3 bulan ni di pasar-pasar ni menjadi tempat berkumpulnya orang Arab daripada seluruh pelosok orang Arab di bumi Hijaz ni akan berkumpul di situ. Akan berdagang daripada Syam, akan datang berdagang di situ, daripada Yaman akan datang berdagang di situ. Yang nak cari jodoh pun di ketika itu, yang nak berdamai pun ketika itu, yang nak berniaga pun ketika itu tenang. Nak tengok negeri orang pun ketika itulah. Jadi pasar yang kita sebutkan tadi tu dia ada pentas dia. Lebih kurang macam Baskes punya pentas lah. Maknanya nak tonjolkan seni, darah seni yang ada di dalam seseorang. Apa seni mereka ada? Iaitu bahasa mereka. Jadi bahasa mereka itu mereka boleh menjadi mendeklamasikan sajak ataupun syair secara spontan. Itu kehebatan Arab jahiliah di zaman tu. Tengah-tengah bagi, di atas pentas bagi syair ke apa, tiba-tiba datang satu pemimpin daripada Quraisy, maka mereka akan puji, ubah tajuk, terus puji. Spontan je. Maka pemimpin tu pun bagi satu gantung duit dinar ke dirham, campak. Itulah upah dia. Dan mana-mana top 20 ke top 10 ke syair yang hebat-hebat ni, maka akan ditampalkan di dinding Kaabah pada musim haji tersebut. Jadi Al-Quran pun turun ketika orang Arab sangat ta'assub dengan bahasa mereka. Hebat-hebat tak orang Arab ni tuan-tuan, ketika itu dengan bahasa mereka ialah Arab ketika itu, tulisan mereka tak ada baris, tak ada titik. Titik tak ada, baris pun tak ada. Macam mana haji? Kita nak tahu apa, baitun ke bintun ke tabatun ke nabatun, sudah. Ke tabat, rumah sama je, titik tak ada. 3 je, 3 gigi. Tabat boleh, sabata boleh, bintun boleh, tabat boleh, baitun boleh, sudah. Tapi orang Arab mereka boleh baca walaupun tak ada titik, tak ada baris. Titik baris ni sebab orang ajam masuk ke dalam agama Islam je. Sebab nak baca Quran takut salah. Itu sejarah yang lain. Nak kupas tu nanti panjang pula. Tapi nak katanya Quran turun ketika itu. Ketika saya ngaji di Mesir ni tuan-tuan, saya belajar markas Senil lah. Sambil-sambil saya belajar di Syubra, Qiraat. Saya ambil markas Senil. Alhamdulillah dengan imtihan qabul tu saya masuk terus mustawa tinggi. Alhamdulillah. Sebab basic bahasa Arab tu dah ada, terus masuk mustawa tinggi. Jadi berada di mustawa yang atas-atas ni, kita belajar syair lah. Belajar syair. Jadi kata guru kami, bahasa Arab yang paling tulen, paling bersih sekali di zaman itu adalah bahasa Arab dalam kemah Badawi yang diucapkan oleh anak-anak perempuan mereka. Itulah bahasa Arab yang paling bersih, suci, murni, tulen, tak ada campuran dengan apa-apa. Tu. Jadi, sebab apa? Sebab mereka tidak bergaul, mereka tak keluar daripada kemah, mereka tak bergaul dengan orang daripada suku-suku lain. Jadi masing-masing ada bahasa mereka dan mereka sangat pegang dengan bahasa tu. Jadi masing-masing ta'assub dengan bahasa mereka. Maka Al-Quran turun, di ketika turun surah As-Sajadah ini dengan surah-surah yang lain, dengan yang dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah yang kita sebutkan tadi, maka seolah-olah Alif Lam Mim ni kena faham, dia mencabar orang Arab. Pegang ni, leher ni. Alif Lam Mim, seolah-olah gitu. Tersentak mereka tuan-tuan. Alif Lam Mim. Apa hal ni? Apa makna ni? Kan? Lebih kurang macam itulah. Kalau kita berada di zaman tu, pendeta bahasa mereka akan terkejut. Apa kehal ni? Kan?
sebut alif lam mim? Tak pernah dibuat orangnya, kan? Syair manusia ke? Syair jin ke? Tak pernah guna tiba-tiba huruf, guna huruf je. Nun, satu huruf je. Habis, clear. Jadi nisbah kepada orang Arab di ketika itu ialah untuk mencabar mereka. Yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawasanya Al-Quran yang aku turunkan ni adalah menggunakan bahasa kalian. Jangan duk pelik kan? Jangan duk pelik semacam aku guna bahasa kalian je. Hampa boleh baca, boleh faham dan tak ada yang susah. Jangan duk minta bahasa lain. Kan? Nak minta bahasa standard kan? Macam kita lah ni kan, nak cakap Melayu tak standard tuan-tuan. Zaman ni kita cakap bahasa English kan? Bahasa Inggeris barulah standard sikit. Di zaman tu ada juga perangai gitu. Apa bahasa standard? Bahasa Rom. Sebab tu turun ayat Quran. Jamiyun wa Arabi. Patutkah Al-Quran dalam bahasa Ajam? Sedangkan Nabi yang turun dalam bahasa Arab. Nabi yang turun di kalangan kamu, di kalangan orang Arab. Tu nanti kita hurai lain. Sampai nanti kita boleh sembang lain. Tapi nak katanya, Al-Quran turun dengan bahasa kalian. Aku, Allah Ta'ala seolah berkata, aku gunakan huruf alif, ba, ta yang kalian sering guna harian dalam ucapan kalian tu untuk aku terangkan apa yang aku nak. Bab akidah, bab syariat, bab risalah Nabi SAW. Baik. Yang ketiga, alif lam mim, Allah Ta'ala nak bagi tahu pada siapa pun, di mana pun dia, di zaman bila pun, ini kitab ni aku punya. Terpulang pada aku nak mulakan dengan apa? Alif lam mim ke? Alif lam mim ra ke? Alif lam ra ke? Ha mim ke? Ain sin qaf, Toha, Yasin, Nun, Qaf dan selain-lainnya? Itu hak mutlak aku punya. Quran ni aku punya. Tak ada siapa pun boleh kacau. Kan? Tak ada siapa pun boleh bangkang. Kan? Tak ada siapa pun kata tak best lah kan? Tak boleh. Sebab ni aku punya. Seolah-olah Allah Ta'ala nak bagi tahu pada manusia sebegitu rupa. Sampai tahap macam tu tuan-tuan. Baik. Kita pergi pada ayat yang kedua. Rata-rata huruf hijaiyah kalau datang, mesti dia nak datangkan tentang Alkitab yang disebut, yang diturunkan ini. Makna kata penting, betapa pentingnya Alkitab yang turun kepada kalian ni untuk kalian pegang. Kan? Tadi mulakan dengan alif lam mim, terkesima orang Arab. Kan? Macam terkejut, apa hal ni? Nak dengar alif lam mim tu apa dia? Maka ini ayat dia. Tanzilul kitab bila raiba fih min rabbil alamin. Turunnya Al-Quran. Alkitab ni Al-Quran lah. Turunnya Al-Quran la raiba fih. Maknanya tak ada keraguan di dalamnya. Okey, sebab apa? Sebab turun Al-Quran ni dia datang dengan Rasul. Datang dengan satu tok guru untuk menghuraikan apa yang ada di dalamnya. Dengan bahasa kalian juga, bukan bahasa lain. Sepatutnya tak ada keraguan. Selepas semuanya aku terangkan melalui Rasul yang tok guru yang diutuskan ni, dengan bahasa kalian juga sepatutnya tidak ada keraguan. Kalau ada keraguan juga, maka itu adalah kelemahan diri kamu. Tu. Alik aku, seolah-olah Allah Ta'ala kata alik aku selesai. Aku nak beritahu Quran ni turun begitu. Ada tok guru dia dengan bahasa kalian, bahasa yang mudah, tak susah mana pun, datang dengan syariat yang mudah, nak menjaga kemaslahatan kalian, kemudian untuk mengajak seru sembah Allah Ta'ala yang esa, satu saja, bukan banyak-banyak, tak susah mana pun. La raiba fih, tak ada keraguan di dalamnya, tak ada syak, tak ada sama-sama. Kalau ragu juga, itu kelemahan kamu. Mir rabbil alamin. Okey, sebab apa? Sebab datang daripada Tuhan yang mengatur, mengurus seluruh alam ini.
mengatur, mengurus seluruh alam ini. Tak kiralah alam apa, alam manusia ke, alam jin ke, alam akhirat ke, alam binatang ke, alam ikan di dalam lautan ke, alam burung ke, alam malaikat, alam jin, alam pohon-pohon, pokok-pokok, alam jamat, batu-batu, semuanya Allah Ta'ala yang mengatur dan mengurus. Jadi, la raiba fih, khabar yang pertama. Kalau ngaji bahasa Arab, sebut khabar ni dia faham. Sebab apa? Tanzilul kitab tu mubtada'. La raiba fih ni khabar yang pertama. Khabar yang kedua, mir rabbil alamin. Tanzilul kitab mir rabbil alamin. Datang daripada Tuhan sekalian alam. Tuhan yang mengatur, mengurus seluruh alam. Baik. Saya tengah cari pen. Mana pen tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak jumpa lah pen tu. Okey, tak apalah. Oh ni. Baik. Kalimah al-alami, Rabbil alamin ni sentiasa kita jumpa. Dalam Fatihah pun baca, selalu baca dah. Okey. Kita main bahasa sikit. Sebab faham daripada bahasa ni, dia akan datang bawa maksud tadabbur yang luar biasa. Okey. Baik, alam. Alam ni bermaksud gini. Satu castle. Kan, lebih kurang macam ni lah castle istana. Jadi nak tahu castle ni siapa punya, tengok pada bendera ni. Bendera ni orang sebut royah. Kan? Mufradat dia ataupun kata serti dia alam. Alamun. Bendera. Ataupun royah. Sama je. Lebih kurang sama je. Kan? Jadi kalau bendera ni adalah bendera A, maka kumpulan ataupun istana ni hak kepunyaan A ni, kumpulan A ni. Lalu datanglah gerombolan pasukan yang nak lawan daripada luar. Nak menyerang istana ni. Ni kumpulan B. Dalam peperangan, maklum dah. Kan? Kalau berlawan, bendera ni dapat tukar kepada bendera B, tengah-tengah duk perang, tengok bendera naik bendera B, maka A pun dia akan surrender. Menunjukkan bahawasanya mereka sudah kalah. Sebab tu yang belajar pembukaan kota Konstantinopel kan, Muhammad Al-Fatih kan, bagaimana panglima terhebat Muhammad Al-Fatih iaitu Hasan kan, yang mencacakkan bendera Islam, Khalifah Islam di atas kota Konstantinopel. Kan, bertubi-tubi dia kena panah. Yang kena panah tu betul. Kalau tengok dalam Fatih yang cerita yang Turki buat kan, yang terkini tu, yang kena panah tu betul. Tapi yang biodata dia tu kena cek balik tu kena cek balik tu. Kan, lari tu. Padahal Hasan tu seorang panglima yang soleh, yang bangun malam. Begitu juga dengan raja dia lah, Muhammad Al-Fatih sendiri. Apa kata Muhammad Al-Fatih ketika melihatkan Hasan panglima dia yang terhebat mencacakkan sambil cacak tu kena panah. Apa kata Muhammad Al-Fatih? Kalau aku diberi peluang, sebenarnya aku nak berada di tempat Hasan tu. Tu kan. Maknanya betapa pentingnya. Maknanya mereka mati syahid, kemudian dapat cacak kan, menjadi sejarah pula. Jadi kata Muhammad Al-Fatih, kalau aku ada peluang, aku nak berada di tempat tu sebenarnya. Baik.
Tapi itu cerita lain. Nak ceritanya, bendera yang kita sebut alam tadi menunjukkan bahawasanya istana ni kepunyaan bendera tersebut. Okey, maka begitu jugalah bendera-bendera yang ada di dalam seluruh alam kita, bumi, planet dan sebagainya, sebenarnya adalah alam menjadi petunjuk akan kebesaran Allah SWT, kewujudan Allah SWT, keesaan Allah SWT dan kehebatan Allah Ta'ala yang menjadi sang pencipta. Faham al-alamin tu okey dah kan? Maknanya besar tu. Setiap kali kita baca alhamdulillahirabbil alamin tu, memang kita patut syukur lah kan? Ucap syukur pada Allah SWT sebanyak-banyaklah, memang rasa patut syukur lah kan? Sebab apa? Sebab seluruh alam ni dia punya. Tu. Jadi al-alamin ni dia adalah syibih jamak muzakkar salim. Dia syibih. Dia bukan jamak muzakkar salim, tapi dia beramal seperti jamak muzakkar salim mansub ataupun majrur. Majrur lah kat sini, majrur sebab idhafah. Okey, tu sikit-sikit lah yang ngaji bahasa Arab ni bila sebut yang tu dia faham je. Okey. Jadi itu maksud dia. Baik. Jadi ayat 1 sebenar-benarnya kalau kita lihat pada keseluruhan surah As-Sajdah ni, ayat 1 hingga 11 nak terangkan Alkitab dan empunya dia siapa dia? Apakah sifat empunya kitab ni? Jadi ayat 1 hingga 11 ni kita kena pegang. Kita nak kenal siapa empunya kitab yang diturunkan. Yang diturunkan kepada baginda SAW, kepada umat ini. Siapa empunya dia? Apa sifat dia? Macam mana kita nak tahu sifat-sifat dia? Baca ayat ni daripada 1 hingga ayat 11. Ayat 3. Ngam tu kalau kata nak berhenti lepas ayat 11 tu ngam dah kan. Baik. Ayat 3. Ayat 3 ni syikayah. Kalau kita ngaji ayat ni dia ada unsur syikayah. Syikayah ni maksudnya aduan, keluhan. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi' bisu'i hifzi. Kan? Aku mengadu kepada Waqi', tok guru dia, tentang buruknya hafalanku kan. Kata Imam Syafi'i kan. Syakau tu. Syakau tu syikayah. Syikayah tu masdar dia syikayah maksudnya aduan, keluhan. Keluhan Allah SWT terhadap perangai manusia. Keluhan seorang ibu yang melahirkan anak, keluhan Allah Ta'ala lebih lagi berbanding keluhan seorang ibu yang melahirkan anak dia. Sebab apa? Sebab ibu tu rasa tu anak dia. Dia bersusah payah kan. Tiba-tiba buat perangai. Kan? Bila buat perangai macam mana keluhan ibu tu. Kan? Jadi keluhan Allah SWT pun ada. Jadi ayat ketiga ni syikayah. Kena tahu maknanya saya sebut syikayah lepas ni faham dah. Syikayah ni aduan, keluhan. Keluhan Allah Ta'ala tentang perangai manusia terhadap dakwah ataupun terhadap kitab yang datang, terhadap rasul-rasul yang diutuskan. Maka dalam ayat ni am yaqulu naftarah. Tu. Apakah patut mereka kata Quran kitab yang diturunkan Allah Taala ni adalah rekaan semata-mata daripada Muhammad? Patut ke? Kan? Patut ke tak patut? Apakah patut mereka kata gitu? Sebab apa? Sebab sebelum ni dah diterangkan Allah Ta'ala yang mengatur urus seluruh alam. Kan? Patut ke untuk kata kitab ni diturunkan hanya semata-mata rekaan daripada Muhammad? Muhammadlah pereka Quran ni. Tu tak patut. Jawapannya tidak patut. Kalau kita lihat dalam sejarah penurunan surah Ad-Duha kan, Wad-Duha tu, setelah mula-mula ya ayyuhal ya ayyuhal muzammil, kemudian ya ayyuhal mudaththir. Stop dah. Wahyu daripada langit stop. Stop ni lama tuan-tuan, 6 bulan. 6 bulan Nabi tak terima wahyu. Kan?
setelah menyuruh untuk menjalankan urusan dakwah, tiba-tiba tak ada wahyu turun. Jibril tak datang bawa wahyu, Allah Ta'ala pun tak bagi apa-apa wahyu. Kan? 6 bulan tak turun. Maka Ummu Jamil, isteri Abu Lahab pun meniupkan semboyan dia. Dia pergi pada kelompok ke satu kelompok, daripada satu lorong ke satu lorong, daripada satu rumah ke satu rumah, membuat kenyataan Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhan dia. Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhan dia. Sedih Nabi. Sedih Nabi. Bila selepas 6 bulan baru turun. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sampailah akhir surah. Maka Nabi pun keluar daripada rumah dalam keadaan gembira. Wadduha, Nabi pun sebut sampai habis. Dan Nabi sebut, La ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Tahlil dengan takbir yang kita buat ketika majlis khatam tu kan. Itu kita ambil daripada sunnah Nabi SAW. Baik. Jadi nak ceritanya, kalau kata Quran ni direkod oleh Muhammad ataupun baginda SAW, tak perlulah tunggu 6 bulan. Kan? Tak perlulah tunggu 6 bulan. Kan? Tak perlulah tunggu sampai tahap Ummu Jamil buat apa konspirasi politik di dalam kota Mekah. Kan? Tak perlulah kan. Dia buat dakwah macam tu, tak perlu tunggulah, tak perlu bagi can kan. Kan Nabi boleh kata, okey bagi saya 2 hari. Kan? Malam-malam Nabi bangun, Nabi reka kan, reka. Nak reka surah apa kan, tak perlu. Tapi Nabi tunggu sebab ini Quran bukan rekaan baginda SAW. Jadi sejarah ni pun mengatakan bahawasanya Al-Quran memang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebagai penyampai sahaja. Yang ada kul di dalam ayat-ayat yang dalam Quran ni menunjukkan Nabi hanya menyampaikan sahaja. Qul a'udzu birabbin nas kan. Qul huwallahu ahad. Kul depan tu Allah Ta'ala suruh sebut. Tapi Nabi bawa juga Qul huwallahu ahad. Kan? Begitu juga dengan nama surah. Kan? Nama surah ada An-Namlu, ada Al-Ankabut, Al-Baqarah, Al-Fil. Kan? Nama binatang ni. Kan? Kata ahli kitab, Quran ni buku zoologis je. Buku berkaitan haiwan je. Kan? Sebab apa? Sebab nama surah pun. Kan? Nama surah Al-Baqarah, Al-Ankabut, An-Namlu. Kan? Nama-nama binatang je. Kan? Kalaulah Quran ni hak milik Nabi, Nabi akan buat nama yang grand sikit. Kan? Surah Baqarah. Bonggolan Al-Quran. Surah paling panjang sekali. Kan? Dalam Quran. Punya banyak Nabi ambil Baqarah. Kalau kata Nabi lah kan. Nabi yang reka. Maka tak rare lah kan ambil nama Al-Baqarah kan. Ambil lah nama lain yang agak nama pelik sikit ke kan. Kan. Jadi ada tu. Macam kita ni Yayasan Awesome, maknanya grand, maknanya senang orang tengok tertarik. Apa awesome ni kan. Lepas tu dah sinonim dengan kita kan. Wow kan. Kita akan sebut awesome kan. Disusul dengan alhamdulillah kan. Baik. Jadi disebabkan Quran ni bukan rekaan Nabi, maka surah tu memang nama Al-Baqarah. Sebab itu kehendak Allah SWT, bukan kehendak manusia. Kan? Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Ta'ala tak malu pun untuk membawa perbandingan nyamuk ataupun yang lebih kecil daripada nyamuk. Tu. Baik. Jadi apakah patut mereka mengatakan Al-Quran ini yang diturunkan daripada Tuhan yang mengatur urus seluruh alam ni adalah rekaan Muhammad? Tak patut. Jawapan dia tak patut. Bal huwal haqqu min rabbik. Bahkan Quran itu memang sebenar-benarnya daripada Tuhanmu. Apa tugas Nabi? Litunzira qauman ma atahum min nadhir min qablika la'allahum yahtadun. Untuk Muhammad memberi peringatan kepada kaum. Yang kaum di sini kaum Mekah lah. Kaum apa? Kaum Mekah. Ma atahum min nadhir min qabli. Sebab kaum Mekah ni dia tidak didatangi dengan rasul sebelum tu. Jadi Nabi tugas dia untuk memberi peringatan kepada kaum Mekah dan sekitar dia. Litunzira ummal qura wa man haulaha kan di surah lain. Baik, jadi nak katanya Mekah ni, orang Mekah dia dah lama tak terima rasul. Last dengan Nabi Ismail je lah. Kemudian sejarah Bani Israel yang panjang tu
Habis sana baru masuk episod di bumi Mekah, orang Mekah baru terima Rasul. Jadi mereka, tugas Nabi untuk berikan peringatan. Tidak seperti ahli kitab. Ahli kitab sentiasa kan mati Nabi ni, bangkit Nabi ni. Mati Nabi ni, diganti dengan Nabi ni. Kan? Apa tujuan dia? La'allahum yahtadun, supaya mereka boleh mengambil hidayah, mengambil ilmu petunjuk daripada Al-Quran ni. Baik. Ayat 4. Ayat 4 ni terdapat di dalamnya surah. Minta maaf. Maksud surah. Maksud surah daripada aspek tauhid. Al-Quran ni tuan-tuan, kita kena faham. Iaitu kebanyakan ayat sebut tentang akidah ke tentang syariat. Kan? Kalau ditanyalah Al-Quran paling banyak disebut tentang akidah ke tentang syariat. Kan? Sudah tentu jawapan dia akidah. Yang sering berulang kali disebut. Kat sini sebut, kat sana sebut. Kat mana-mana pun sebut. Tapi kalau bab syariat, ambil wuduk, sebut sekali, dua, selesai. Kan? Pasal mawarith, harta pusaka, sebut sekali je. Allah Ta'ala sebut sekali, dah selesai. Kan? Berkaitan dengan puasa, Allah Ta'ala sebut sekali je, dah selesai. La'allakum tatakun, qisas ke, selesai sekali. Apa-apa hukum bunuh ke, maka selesai. Tetapi yang disebut berulang kali adalah akidah. Maka kita kena faham maksud surah, setiap surah dia ada maksud dia. Maksud surah bagi surah As-Sajdah terletak pada ayat keempat. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah yang kita duk ceritakan ni, empunya kitab ni, dialah yang telah menciptakan 7 lapisan langit. Langit-langit ni dia yang ciptakan. Begitu juga dengan bumi, wama bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Ikutlah pokok ke, manusia yang hidup di atas muka bumi ni ke, jin ke, binatang ke, angin ke, hujan ke, wama bainahuma, apa saja. Makhluk yang nampak ke, yang tak nampak ke, yang tahu ke, tak tahu ke, Allah Ta'ala yang ciptakan. Tu. Fi sittati ayyam, dalam tempoh 6 hari. 6 hari ni maksudnya 6 masa. Sebab orang Arab bila sebut yaum ni maksudnya masa. Juz'um minal yaum. Sebut yaum ni maksudnya juz'um minal yaum. Ada cuba juga mengatakan bahawa daripada hari Ahad hingga hari Sabtu. Tu kil-kil lah pendapat-pendapat ataupun nukilan-nukilan daripada orang-orang yang terdahulu dan dimuatkan dalam kitab-kitab tafsir. Tapi nak katanya lebih tepat adalah tempoh masa 6 masa ataupun 6 hari. Sebut 6 hari tu bukan kata 6 hari tepat wallah kita pun tak tahu tapi lebih ulama kata 6 masa. Macam kita lah tuan-tuan ya. Nak pergi mana tu? Nak pergi ni hantar kedai hantar kereta ke kedai baiki. Ni berapa hari boleh siap? Alah sehari je boleh siap kan. Kata tokek kedai sehari je boleh siap ni kan Haji. Oh ya ke? Kan? Bagi ke dia 2 jam je. Kan? Kata sehari. Sehari itu pun kita dah maklum. Kata sehari itu maksudnya taklah daripada 24 jam kan. Hantar jam 8 pagi esok dapat. Tidak. Penggunaan kita pun dah macam tu maknanya kita maklum 6 hari. Tu. Jadi Allah Ta'ala kalau dia tak sebut 6 hari, dia sebut 7 hari ke 10 hari, wajib kita beriman. Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Dan kita terima bulat-bulat. Kan? Kita terima bulat-bulat benda ni. Sebab apa? Sebab kenyataan berkaitan dengan langit bumi yang diciptakan selama 6 hari ni sebenarnya nak relate dengan kitab-kitab yang terdahulu. Bila ayat ni datang, orang Mekah, dia daripada tak tahu jadi tahu. Tapi di sisi ataupun dinisbahkan kepada ahli Mekah yang ada di sekitar situ, Bani Quraizah ke Bani Nadir ke, puak-puak Yahudi ni, ahli kitab ni, bila Quran ada sebut fi sittati ayyam, mereka mengiyakan bahawasanya Quran ni memang bukan rekaan Nabi SAW. Tu, kena faham ni tuan. Maknanya
Datang ayat ni bukan nak cerita pasal sains sangat, tapi nak cerita pasal benda ni telah disebut dalam kitab lain dan Nabi bukan reka-reka. Tu. Dan Quran ni memang daripada Tuhan Azza wa Jalla. Tu Baik. Thumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian dia pun menuju ataupun bersemayam di atas arasy. Wallahu a'lam bagaimana bentuk dia. Okey. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Inilah maksud surah. Okey, belajar wahyu ni tuan-tuan kena faham betul-betul, iaitu sebenarnya kita nak pegang tauhid yang betul. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Buat kamu tak ada yang boleh bagi syafaat, yang jadi penolong ataupun syafaat selain pada Allah Taala. Okey, yang dok kata boleh bagi syafaat boleh bagi syafaat, boleh bagi keampunan di akhirat kelak manusia cakap bohong. Jangan dok gaduh nak ikut dia. Jangan dok gaduh nak pegang kalam dia. Ada kan? Dalam beberapa kumpulan kita cek semak-semak ada. Apa dia kata, tok guru dia boleh padamkan api neraka dengan satu jari dia. Wow, hebat. Kan? Dia kata tok guru dia masa dia hidup, seluruh manusia yang ada ketika tu diampunkan oleh Allah Ta'ala. Datang mana kaul tu? Siapa yang bagi tahu? Kan? Jadi kalau maksudnya, tuan-tuan, yang mengaji wahyu ni, kalau datang lepas ni ucapan-ucapan lebih kurang macam tu, pegang ayat ni. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Tak ada siapa pun boleh jadi penolong, tak ada siapa pun yang boleh bagi syafaat untuk mengelakkan daripada azab yang dah dikenakan, kecuali Allah. Tu. Jadi maksud surah di sini ialah penolakan syirik syafaat. Dia punya tajuk penolakan syirik syafaat. Kan? Kalau dalam gereja dia buat surat penghapus dosa. Kan? Bayar sekian-sekian boleh hapus dosa. Okey. Jadi sebelum berlaku Islam, sebelum berlaku macam geng-geng Kristian, maka Allah Taala datang. Malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Lepas ni kalau dok datang jenis macam tu juga yang buat dakwaan dia boleh hapuskan dosa kita, tolak tepi Jangan dok ikut dia. Tu. Afala tatazakkarun. Apakah mereka tak ambil pengajaran? Kan? Allah yang ciptakan. Kan? Langit dan bumi ni. Kalau ada Tuhan lain yang ciptakan, dia kena sebut dalam kitab dia. Dia kena sebut planet lain pula, jangan sebut langit dan bumi, sebab langit dan bumi Allah Ta'ala dah gazetkan, dia punya, dia yang ciptakan. Kalau ada Tuhan lain, dia kena sebut dalam kitab dia. Pergi duk hidup di alam dia kalau ada. Kan? Tapi disebabkan bumi dan langit ni Allah Ta'ala yang cipta, hai manusia, maka kamu kena terima kitab ni. Nak tak nak kena terima. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala beritahu dia yang ciptakan. Bila dia ciptakan, maka dia juga yang berhak untuk kamu tawajuh dalam bab berdoa dan meminta tolong. Ayat 5, huraian bagi summastawa 'alal 'arsy. Okey. Huraian bagi summastawa 'alal 'arsy. Yudabbirul amra minas sama' ilal ard. Allah Ta'ala ni dia yang mengurus urusan daripada langit ke bumi. Summa ya'ruju ilaih, dan urusan tu naik balik semula ke atas. Perintah, kemudian apa tindakan yang berlaku? Naik ke atas balik. Berlaku begitu. Ya'ruju ilaih. Ni geng-geng malaikat kan, sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu waruh kan. Jadi urusan malaikat yang bawa urusan ni. Fi yaumin, dalam satu tempoh masa tu kadar dia ialah 1000 bulan mengikut perhitungan kamu. Okey. Maksud di sini urusan-urusan orang yang ingkar, yang kufur kepada tauhid Allah SWT ni, yang menolak kitab yang didatangkan kepada mereka, urusan-urusan mereka menjadi payah. Nak bawa ke arasy ni,
nak tunjuk, nak sembahkan kepada Allah SWT sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah. Itu yang disebutkan dalam kitab tafsir. Lagi susah, lagi teruk, maka dia akan jadi khamsina alfasanah. Akan jadi 50,000. Sini 1,000 tahun. Sana 50,000 tahun. Khamsina alfasanah, 50,000 tahun. Jadi nak menggambarkan bahawasanya betapa susahnya urusan manusia yang menolak tauhid kepada Allah SWT ni, sesusah itu. Adapun hakikat sebenar, Allah Ta'ala sahaja yang tahulah. Apa yang kita bentangkan ni adalah huraian ataupun huraian daripada ulama-ulama tafsir. Sebab tu kita baca dalam terjemahan yang ada di sini. Terjemahan ni adalah terjemahan pimpinan Ar-Rahman lah. Pimpinan Ar-Rahman ni adalah terjemahan yang terbaik lah untuk makluman. Pimpinan Ar-Rahman ni sebab dia merujuk kepada berpuluh-puluh kitab tafsir untuk dia menghuraikan ataupun menterjemahkan ayat Al-Quran ni. Sebab tu bila kita baca, kemudian diangkat naik kepada pengetahuannya segala yang berlaku dari pelaksanaan tadbirnya itu untuk dihakiminya pada satu masa yang dirasai oleh orang-orang yang bersalah banyak bilangan tahunnya menurut hitungan masa kamu yang biasa. Maksudnya dia tak terjemahkan perkata. Sebab tu kita tadabbur ni, kita faham memang tak boleh pergi pada bahasa. Kena faham melalui seperti mana ulama mufassir faham, iaitu betapa susahnya urusan orang yang mendahraka Allah Ta'ala ni. Urusan mereka nak bawa jumpa Allah Ta'ala ni sangat susah. Wallahu Ta'ala alam macam mana bentuk susah dia tu, Wallahu Ta'ala alam. Kan? Tapi kalau kita kat dunia, kalau kita nak kata nak kias jugalah kan. Tapi sebenarnya tak betul lah. Tapi nak kata lebih kurang gitulah. Macam urusan berkaitan dengan penyelewengan kan. Ataupun urusan-urusan berkaitan dengan negara. Maknanya benda tu besar, kemudian berlaku penyelewengan ataupun ketirisan dalam bab-bab kewangan terutamanya kan. Jadi banyak step tu. Banyak step Yang ni duk tanya, ini duk tanya. Macam tu jugalah lebih kurang lah. Mungkin lah, wallahu alam kan. Benda ni satu rahsia. Mana urusan tu nak pergi jumpa Allah Ta'ala, nak bawa, melalui dengan beberapa langit. Dan langit tu ada malaikat yang jaga. Kan? Macam mana bila bawa je, mungkin langit yang pertama tu malaikat tanya, macam mana dia ni boleh engkar Allah Ta'ala padahal Allah Ta'ala yang ciptakan ni. Jadi banyak persoalan kat situ. Pergi langit kedua, malaikat langit kedua pun pelik macam mana manusia boleh engkar Allah Ta'ala. Lebih kurang macam itulah. Maknanya betapa susahnya sampai tahap Allah Ta'ala membandingkan ini adalah tasbih, iaitu kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Gambaran itu gambaran. Ayat ke-6. Okay, saya minta untuk teruskan lagi. Ayat ke-6, tahdid. Tahdid ni ialah ancaman. Ancaman. Dzalika alimul ghaibi wasyahadah. Okey, oleh kerana itu Tuhan yang menciptakan seluruh alam ini, dia adalah Tuhan yang mengetahui perkara yang ghaib dan perkara-perkara yang nyata. Okey, yang maha berkuasa, Al-Aziz yang maha berkuasa, Ar-Rahim yang maha mengasihani. Al-Aziz di sini ialah Al-Mani' fi mulki. Tak ada siapa pun yang boleh tanding dengan kehebatan kerajaan dia. Tu. Okey, yang kamu duk engkar-engkar ni, Allah Ta'ala tak turunkan azab tu bukan Allah Ta'ala tak mampu. Allah Ta'ala beritahu siap-siap dia Al-Aziz. Okey. Sebab tu Al-Aziz di tempat lain Al-Aziz Al-Hakim. Dia mampu untuk turunkan azab ketika kamu menderhaka. Dia mampu. Tetapi Allah Ta'ala lebih bijaksana. Maknanya dia biarkan dulu. Dia biarkan kamu untuk kembali pada dia. Berfikir lagi. Sebab kalau dah mati, memang tak sempat dah. Azab kalau dah tiba, dan tu nak bertaubat, memang tak diterima. Sebab manusia ni hidup di atas muka bumi ni one way je. Tak ada two way. Nak return balik, no. Kan? Dalam surah Sejadah nanti pun kita akan jumpa. Yang nak cuba return balik, Allah Ta'ala tak izinkan. Sebab manusia hidup di atas muka bumi one way. Hidup one way. Bukan two way. Tak ada, one way. Semua. Bila dah masuk ke alam akhirat, nak patah balik tak boleh.
Sebab tu Allah Ta'ala kata Al-Aziz, Allah Ta'ala ni mampu je. Kan? Dia tahu perkara gaib, dia tahu perkara nyata, dan dia maha berkuasa. Dan dia sebut Ar-Rahim. Rahim ni maksud mengasihani kepada hamba-hamba dia yang taat. Ar-Rahman untuk seluruh manusia di atas muka bumi ni. Wasi'at kulla syai' rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku kena pada semua yang ada di atas muka bumi ni. Boleh makan, boleh minum, boleh bernafas, boleh melihat, dengar, kahwin, main, bersukaria, okey, bersenang-senang, okey, boleh makan tu, boleh makan ni, boleh minum tu, boleh minum ni. Itu Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahman ni maknanya kalau nak boleh tu kena kerja pula, kan? Nak makan kena ada duit. Nak ada duit kena kerja. Nak kerja kena cari kerja. Nak kerja macam mana? Nak kerja bagus kena belajar. Kan? Nak belajar kena ada duit pula. Siapa yang tanggung? Mak pula. Jadi banyak. Walaupun Ar-Rahman tu gitu, tapi nak kata Ar-Rahim ialah rahmat Allah Ta'ala kepada hamba dia, dan Ar-Rahim ini dia tak akan benarkan hamba dia yang beriman untuk merasai kesusahan kali kedua. Tu. Al-Aziz Ar-Rahim. Besar ni makna dia. Jadi ni tahdid ancaman. Kamu duk engkar tu, nak ketahuilah Allah Ta'ala tu tahu semua sekali. Dan dia Al-Aziz dan dia Ar-Rahim. Tu. Sebab apa kalau Ar-Rahim ni tuan-tuan, ketika Al-Quran turun, surah Al-Fatihah turun, kan dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kataan Ar-Rahmanir Rahim itu, dia menyentak kepala orang Mekah ketika tu. Sebab apa? Sebab dalam fikiran mereka, yang mereka tahu ialah Allah ni Ar-Rahim. Ar-Rahman ni tak pernah dengar pun. Ar-Rahman ni mereka tak pernah dengar. Dia kata, sampai dia kata, Ya Muhammad, Ar-Rahim ni kami tahu. Ar-Rahman ni apa pula? Jadi, Ar-Rahman Ar-Rahim datang dalam Quran ni sebenarnya nak bersihkan ataupun nak clearkan kefahaman kamu tu salah. Sebab apa? Sebab mereka menyangka apa yang mereka dapat di dunia ni adalah sebab Ar-Rahim Allah Ta'ala. Sebenarnya tidak. Yang kamu dapat tu hanya Ar-Rahman. Ar-Rahim ni aku khususkan untuk hamba-Ku yang taat, hamba-Ku yang taat beribadah, tauhidkan aku dalam beribadah dan menyeru doa di akhirat kelak. Tu. Jadi kena faham yang tu. Baik. Ayat 7. 789. Dalil akli. Dalil akli tapi anfusi. Jenis gitu dalil akli anfusi. Baik, dalil akli anfusi makna nak bagi tahu bahawasanya okey. Bila Quran datang kamu tolak. Tapi nanti dulu. Ajak fikir tentang bukti Quran ni adalah benar daripada Tuhan dengan melihat kepada diri-diri kalian. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Itu maksud dalil akli anfusi. Okey. Sebelum tu juga dalil akli ni rajin datang dalam mana-mana surah setelah datang dakwah surah. Dakwah surah kita tadi apa dia? Malahum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Setiap kali datang dakwah surah, maka akan datang dalil akli. Ikutlah dalil akli anfusi ke? Dalil akli afaki ke? Afak maknanya takwiniyah. Alam semula jadi. Takwiniyah ni ada dua. Satu afaki, satu anfusi. Selalu Allah Ta'ala datang dua bentuk ni. Lihat pada alam yang di luar, lihat pada diri sendiri. Tu. Okey. Jadi biasanya dalil akli akan datang setelah datang dakwah surah. Jadi kita belajar tadabbur ni bentuk dia gitu. Bentuk Al-Quran ni datang macam tu. Okey. Nanti kalau tengok pada surah lain insya-Allah kita akan kuat lagi lah kan. Dan mungkin apa yang saya sebut ni dia benda
gharib lah, benda pelik kan. Tak apa tuan-tuan, mungkin ni kita baru jumpa sekali kan. Mungkin tak nampak, biasalah kan. Macam orang baru bangun tidur kan. Kan tidur tempat gelap, tiba-tiba orang buka lampu kan, bangun kan, dalam keadaan terkejut kan. Tengok siapa dia kan, mata baru buka terkebir, siapa orang depan aku ni kan. Kan. Yalah, baru tidur kan. Masih lagi tengyang-nyang kan. Kepala tu masih berat lagi, buka mata, rupa-rupanya polis. Kan. Ambil masa juga tu. Bukan macam itulah, maknanya istilah-istilah yang kita sebutkan dalam kelas tadabbur kita ni ialah istilah-istilah yang ada untuk kita faham. Maknanya faham istilah, kita akan faham satu-satu ayat tu apa yang Allah Ta'ala nak. Sini dalil akli anfusi. Anfusi ni nafsi lah, nafsun, diri. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dialah yang telah memperelokkan setiap sesuatu ciptaan dia. Tu tak ada langsung tang mana nak kata cacat, tak ada. Kan? Bahkan di setiap ciptaan dia tu ada hikmah dia. Kan? Manusia tu ada putih, ada hitam, ada coklat, ada tinggi, ada rendah, kan? Ada muka petak, ada muka lonjong, kan? Padahal sama semua, telinga dua, tangan dua, kan? Jadi Allah Ta'ala menyempurnakan segala ciptaan dia tu, Allah Ta'ala yang sempurnakan. Tu. Wa bada'a khalqal insani min tin. Dan Allah Ta'ala mulakan untuk faham dalil akli ni dengan ciptaan manusia yang dicipta daripada tanah. Daripada tanah ni, daripada asal atuk kita lah, Nabi Adam. Yang sekarang ni kita lebih pada air. Tapi untuk asal-asal manusia ni, Nabi Adam adalah daripada tanah. Itu maknanya kisah dahulu. Okey. Baik. Lihat pada ayat 8. Summa ja'alan naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian dia menjadikan keturunan manusia ini bernasab-nasab daripada satu generasi kepada satu generasi melalui perkahwinan. Adalah daripada sejenis pati daripada air yang lemah. Mimma immahin. Rata-rata saya lihat dalam kitab tafsir lemah lah. Bukan hina. Dia adalah air lemah, dhaif. Maknanya setitis sahaja boleh tercipta manusia. Kita lihat diri kita tuan-tuan, rupanya kita terbentuk daripada setitis air sahaja. Betapa lemahnya kita di hadapan Allah SWT. Ni kalau panggil geng doktor untuk urai ni memang syok lah. Sebab apa? Sebab ni kepakaran mereka. Kita ni yang macam saya ni ngaji anggut je lah kan. Macam haji-haji mungkin ada yang doktor dan sebagainya. Nampak benda ni. Maknanya ya betul lah Ustaz. Kan? Betul lah apa Ustaz sebut ni, betul lah. Bukan saya sebut, saya bentangkan je. Yang kita baca di ayat Quran kan. Jadi oleh kerana kamu kata betul tadi tu, kan? Betul tak manusia tercipta macam ni? Betul. Dah tu, kenapa dok tolak juga kitab Quran? Kan? Yang ni kamu dok kata betul, kan? Segala nikmat kamu dah guna, tapi dalam bab suruh pegang Quran, tak nak. Tu kan? Tak patut tu. Lebih kurang gitulah, nak faham ni maksudnya. Kan? Aku cipta ni betul ke tidak manusia? Betul, ya Allah. Dah tu, Quran ni tu aku yang turunkan, betul ke tidak? Oh, dok fikir. Letak tanda soal, kan? Tak boleh gitu. Sini kamu kata betul, sini bukan kamu kata betul lah. Baik. Ayat ke-9. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian daripada setitis air yang lemah itu ataupun air mani tadi, maka dia menyempurnakan kejadian manusia tersebut. Dia ada ayat yang lain daripada min nutfah, min alaqah, itu ada dia punya step-step dia. Panggil geng-geng doktor ni, dia syarah tu best sikit lah. Okay. Kemudian wa nafakha fihi min ruhi. Dah siap tu, summa sawwah, kemudian dibentuk, wa nafakha fi, bentuk siap je, wa nafakha fi min ruhi. Sambil-sambil tu akan ditiupkan roh. Okey.
Kalimah summa, ni kalau kita faham ni pun bagus juga sebab dia ada kaitan dengan tadabbur. Summa ni litartib lah. Kan? Faham je, orang Arab ni faham je. Summa ni maksudnya litartib, susunan. Pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, itu tartib. Dia susunan. Summa ni dia tu tartib. Tapi summa ni dia beza dengan fa. Fa pun litartib. Tapi summa dia ada satu lagi elemen ataupun satu unsur lagi di dalam summa iaitu litarahi. Dia ada tempoh. Dia ada tempoh dia. Walaupun dia tartib tapi dia ada tempoh. Berbanding dengan fa tidak. Fa tartib tapi dia terus direct. Summa idza syaa'a ansyarah, summa amatahu fa aqbarah. Summa kan dah hidup kemudian mati. Allah Taala guna summa. Tapi bila dah mati nak pergi ke kubur itu fa. Lepas dia mati ke kubur terus. Tu. Jadi summa ni dia litarahi, dia ada tempoh yang diperlukan masa. Berapa bulan kita berada dalam perut mak kita? Ni geng doktor boleh tahu. 9 bulan, 8 bulan, 7 bulan, 6 bulan paling minima dalam mazhab Syafi'i. Baik. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian Allah Taala kurniakan kepada kalian pendengaran dan penglihatan dan hati untuk berfikir, akal fikiran. Okey, maknanya ada turutan dia. Yang pertama dengar. Okey, kemudian lihat. Kemudian baru fikir. Kan? Jadi susunan Allah Taala ni memang cantik dah. Kan? Baby tu duduk dalam kandungan, dia dengar dah. Celik belum lagi. Celik dah keluar nanti, dah lahir tu baru wal absar tu baru nampak. Kan? Baru buka mata kan. Kata mak-mak kita, ayah kita, budak sekarang, baby sekarang cepat je tengok Dulu anak-anak orang dulu seminggu tu barulah buka mata, itu pun tak tengok mata kita pun macam itulah kata mak-mak kita, ayah-ayah kita kan. Tapi nak katanya al-absar tu selepas bersalin. Jadi susunan Allah Taala ni memang ngam. Mula dengar. Sebab tu seorang ibu yang mengandungkan anak digalakkan untuk membaca surah-surah. Kalau boleh baca 30 juzuk tu lagi bagus. Sebab apa? Sebab pendengaran dah ada pada bayi tersebut. Lazimi pendengaran mereka dengan ayat-ayat Quran. Mudah-mudahan turun berkat. Tu. Kemudian wal absar. Dapat lihat. Lepas celik tu baru dapat lihat. Wal afidah, kan? Dapat dengar, dapat lihat, boleh fikir lagi ke? Ambil masa tuan-tuan. Al afidah nak fikir ni, sampai tempoh mumayyiz. Dah 8 tahun, 7 tahun dapat bezakan, kan? 5 tahun dapat bezakan yang mana coklat, yang mana najis, yang mana gula, yang mana duri, tu. Maknanya itu mumayyiz tu, maknanya tempoh dia yang ketiga. Memang betul Allah Taala susun. As-sam'a wal absara wal afidah. Ayat Quran ni kalau kata susunan dia ada, maka tuan-tuan pergilah pada tadabbur. Lihat kenapa Allah Taala susun gini. Bukan saya saja. Bukan saya saja Allah Taala susun ni. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, as-sam'a mufrad. Singular. Kata tunggal. Wal absara jamak plural. Kalau kata terjemah di sini, satu pendengaran, banyak penglihatan. Wal afidah dan banyak fikiran. Lebih kurang macam tu. Sebab apa? Al afidah ni dia adalah jamak, plural. Kenapa pula macam ni? Itu Allah Taala punya hebat, dia susun bukan sahaja, bukan main-main. Kenapa? Sebab kata ulama as-sam'a ni mendengar memanglah daripada 2 telinga, kan? Manusia ni ada 2 telinga. Tapi bila dia boleh dengar satu perkara je. Contoh apa? Contoh kita bersembang dengan orang depan. Tiba-tiba orang kanan kita dengan orang kiri kita bersembang. Cakap dia cross kita, dia cross cakap kita dengan orang depan. Kita pun jadi tak boleh nak concentrate. Tak boleh nak fokus. Kita punya pandangan ghairu murakkas, tak boleh nak fokus, tak boleh nak kita pergi faham apa. Sebab apa? Sebab
kita boleh mendengar, satu untuk kita faham. Tapi kalau melihat, sekali buka mata kita nampak banyak. Nampak laptop macam, nampak laptop, nampak cawan, nampak buku, nampak kertas, kan nampak dinding, nampak jam, kan? Nampak ayat Quran, nampak haji-haji semua, hajar-hajar semua dalam ni. Tu. Sebab tu al-absar dalam bentuk plural. Begitu juga dengan al-afidah. Satu masa manusia memang boleh fikir banyak perkara. Kan? Sambil drive, tangan kanan pegang steering, tangan kiri pegang gear, kaki kanan tekan minyak, kan, kaki kiri relax, sambil tu mulut bersembang orang sebelah, kan. Sambil-sambil tu tangan kanan yang pegang steering tu pun boleh pegang SMS. Bahaya kan. Jawab PM kan. Itu bahaya tuan-tuan. Tapi berlaku tak? Berlaku. Maknanya dalam satu masa memang manusia boleh melakukan banyak fikiran. Sebab tu dia datang dalam bentuk al-afidah. Besar, azim makna Allah Ta'ala susun tuan-tuan. Qalilan ma tashkurun. Begitu pun sikit sangat yang kamu bersyukur. Tu. Dia sebenarnya tashkuruna qalilan ma. Tu susunan dia gitu. Qalilan ma ni muakkad. Ma zaidah muakkidah. Tu qalilan ma. Sikit sangat-sangat macam tak jumpa kat mana kamu syukur tu. Tu kalau dalam bahasa Melayu macam tak ada satu habuk pun tak ada. Tu kan. Usaha dia tak ada satu habuk pun tak ada. Padahal ada, kan? Tapi nak kata geram tu, satu habuk pun tak ada. Itu teruk sangat. Qalilan ma macam tu juga. Tashkuruna qalilan ma. Sikit sangat kamu syukur ni. Kan? Ataupun macam tak ada langsung, sikit pun tak ada, sikit pun tak ada. Tu. Itu maksud qalilan ma tashkurun. Okey, insya-Allah itu sahaja untuk kita break. Saya serah pada moderator lah. Kalau ada apa soalan ke. Kan? Ini pun dah hampir sejam setengah dah ni. Kita nak break bawa ke bulan depan pun tak apa, tak masalah. Okey. Silakan. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Allahu Akbar. Sekejap saja kita dah sampai 11.20 kan. Allah, maknanya dalam mendengar huraian Ustaz tadi, kita, bagi saya lah Ustaz, saya terus rasa sekejap je. Dan yang paling saya teruja dan menjadi satu iktibar pada saya ialah Ustaz, kalau malaikat hairan mengapa manusia ingkar, maka hari ini betul-betul lah Ustaz, kita perlu muhasabah diri sekiranya ada keingkaran dalam diri kita terhadap kebenaran Al-Quran dan juga keyakinan terhadap Allah yang mencipta alam ini, yang memberi syafaat pada seluruh manusia, maknanya tidak ada pergantungan pada orang lain. Jadi soalan dalam ruangan chatting ni Ustaz, ada dua soalan setakat ini. Satunya dia tanya ayat 3 itu keluhan ataupun aduan. Keluhan ataupun aduan, dan penanya yang sama bertanya, untuk membaca ayat 3 ni perlu tegas ataupun dengan nada tegas ke atau dengan nada macam mana Ustaz? Saya jawab Ustaz, yang ni dulu. Syikayah lebih pada keluhan. Keluhan Kalau saya kata aduan, dia lebih aduan, bukan aduan yang kita faham. Dia aduan seolah orang mengadu. Seorang suami yang bekerja di tempat kerja, orang tempat kerja ada masalah, jadi dia mengadu pada isteri dia. Itu maksud saya aduan. Dia sama je, keluhan tu sama. Jadi kalau bentuk macam tu, dia adalah keluhan dalam bentuk sedih. Kalau kata apa irama taranum yang sedih tu, saya pun tak tahu Haji. Tuan Zainuddin, saya pun tak tahu. Yang tu kena panggil orang taranum tu. Ya, kita kan panggil orang Terengganu, nanti kita panggil Ustaz Azizan. Ustaz Azizan kan, untuk dia taranum kan. Maknanya ayat tu lebih pada bentuk sedih. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Surah Yasin yang kita duk baca. Ya hasratan 'alal ibad. Ya Allah, sedih betul tu Maknanya kalau kita terjemah dia, ya Allah sedih betul.
sedih. Kalau Allah Ta'ala kata ya Allah kan, maknanya sedih betul lah hamba-Ku ni. Tak ada seorang rasul pun datang pada mereka buat ulok-ulok. Perangai apa macam ni? Bukan macam tu lah. Lagu apa buat macam ni? Tak tahu langsung nak berterima kasih. Aku yang ciptakan langit dan bumi dan sebagainya. Kamu hidup tu aku hidupkan daripada setitik mani tu pun kamu tak syukur. Boleh jadi manusia, ada tangan, boleh buat itu, boleh buat ini, boleh berlari. Kan? Tu. Maknanya keluhan, sedihan. Tu. Mudah-mudahan menjawab soalan tadi, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi maknanya keluhan dengan rayuan yang sedih lah Ustaz. Ya, Merayu. Okey. Jadi yang sahabat-sahabat lain, saya sungguh teruja ni Ustaz. Sebab pertama kali Zoom Yayasan Awesome ni mencapai maksimum 100 orang Ustaz. Allahu Akbar. Sebelum ni 50, 30, 50 tu. Jadi insya-Allah saya berjanji sesi bersama Ustaz nanti saya akan tambah maksimum 500 orang Zoom. InsyaAllah. Yayasan akan tambah. Jadi buat masa ni kita dengan Ustaz ni sekali sebulan iaitu pada minggu kedua. Tetapi kalau katalah sebab hari ni pun kita baru sampai ayat 9 je Ustaz kan. Jadi ayat ada lagi banyak lagi nak cover surah As-Sajdah ni sebelum kita pergi pada surah-surah lain. Jadi saya oleh kerana tak ada soalan lain ni Ustaz. Jadi saya nak tanya soalan Ustaz. Boleh, silakan. Soalan ni Ustaz. Masa saya bersama satu webinar baru ni Ustaz. Webinar dengan anak-anak muda. Saya ni dah golongan yang akhir senja dah. Jadi mereka memberitahu untuk mencipta satu masyarakat yang berintegriti, maka mereka hendak membawa pada human governance. Human governance ni tak ambil urus. Jadi saya kata tak payah gunalah bahasa-bahasa lain. Balik kepada Al-Quran asal bahawa Al-Quran memberitahu bahawa kita perlu menjadi sifat Nabi iaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah, Quranic model. Jadi barulah kita dapat kembali kepada umat terbaik. Jadi kita tak hendak masyarakat hari ini mencipta modul-modul dengan meninggalkan Al-Quran. Sebab Al-Quran ini sebagai satu petunjuk. Ustaz. Jadi kita kena kembali pada Al-Quran untuk mendidik umat. Macam surah Luqman contohnya. Merupakan satu parenting skill yang perlu kita mentaburi surah itu. Jadi saya pohon ulasan Ustaz sikitlah. Baik, terima kasih Tuan Zainuddin. Baik, memang betul kita sebagai umat Islam kena pertahankan metodologi Quranik. Saya tak tahu tapi Quranik metodologi ikutlah metodologi ataupun konun ataupun dustur yang ada di dalam Quran. Itu sebenar-benarnya yang metod yang paling agung sebenarnya. Saya tak tahu nak hurai macam mana, tetapi setiap kali kita cuba membawa apa-apa metod untuk menjayakan kita punya misi, kalau metod tu selain pada Quran, dia pasti ada kegagalan. Contoh, kita kata freedom, arti kebebasan. Kebebasan yang ada di dunia barat pada hari ini sangat memberi kerosakan kepada umat manusia. Dia nampak kebebasan tu nampak best. Nampak macam menepati apa yang kita nak. Tetapi kebebasan rupa-rupanya mereka bawa seperti hukum rimba je. Yang besar nak buli yang kecil, yang kuat nak makan yang kecil, yang siapa yang kuat akan hidup bertahan lama, yang mana yang lemah akan jadi mangsa dan sebagainya. Kemudian dalam aspek kita kata feminisme, yang orang menekankan Islam mengekang Islam ni satu benda menghalang wanita dan sebagainya, macam paling kita ambil satu contoh seperti tudung kan. Kenapa Islam menyekat wanita untuk tidak bertudung dan sebagainya. Tapi kita nak bagi tahu bahawasanya tudung yang dipakai oleh wanita-wanita muslimah kita bukan bentuk sekatan. Sekatan tu kamu yang terjemahkan. Kami terjemah sebagai bentuk perlindungan.
Sebab kami tahu sangat-sangat wanita ni adalah satu makhluk yang special, yang memiliki keistimewaan fizikal dia sahaja. Tuan Zaiduddin dengan semua jemaah. Saya bagi contoh. Kita kumpulkan 100 anak remaja, campur lelaki dan perempuan. Kemudian kita berada dalam satu bilik, kita sediakan satu ruang lubang kecil je. Dan kita minta mereka untuk hulurkan tangan untuk kita tentukan lelaki ke perempuan. Nescaya kita boleh tentukan, yang ni lelaki, yang ni perempuan, walaupun kita tak tengok badan dia, walaupun kita tak tengok muka dia. Sebab apa? Sebab fizikal perempuan ni, dia dah ada sifat yang tertentu yang berbeza daripada lelaki. Sebab tu dalam marketing, apa sahaja produk, perempuan dinaikkan. Ikutlah terbuka aurat ke, yang penting marketing dia adalah perempuan. Jadi kita nak kata, sekatan yang kamu kata tu sebenarnya untuk kami adalah sebagai satu bentuk penjagaan. Seperti mana rumah kita yang ada grill kita pasang tu, kita kata ke dia, rumah kamu ada grill tak? Ada. Macam tu sekatan lah. Kan? Buat apa pasang grill? Pintu dah ada, pasang grill pula kan? Pasang CCTV pula. Itu sekatan tu. Kalau kita kata apa yang mereka faham, tapi kita bagi tahu grill yang kita pasang, CCTV yang kita hidupkan adalah satu bentuk penjagaan. Tu. Jadi kebebasan yang kamu katakan, yang kamu nak yang membenarkan lelaki jadi perempuan, perempuan jadi lelaki, perkahwinan sama jenis, akhirnya membawa kepada kerosakan, bukan membawa penjagaan. Islam memang ngam, dia jaga penjagaan. Okey, itu segi teori. Tengok pada praktikal. Dalam sejarah, siapakah aspek duniawi dia paling tinggi? Sejarah Islam telah membuktikan bahawasanya lahir tokoh-tokoh ugamawan, di sana lahir juga tokoh-tokoh saintis dalam agama kita. Ketika Isaac Newton yang mengenalkan tentang teori graviti, satu dekat sebelum tu ada ulama dah hurai dalam kitab dia. Saya lupalah nama dia, tapi kalau nak kata nak congkil balik, ada je. Kan? Dalam aspek baik botani, algebra, Khawarizmi, algebra, macam-macam lagi. Kalau kita congkil tu, sebenarnya Islam dah ada dah. Yang kamu duk grandkan balik ni adalah tokoh kamu yang kemudian. Dalam Marco Polo punya pengembaraan, dia 75,000 je kilometer. Lebih kurang macam itulah. Manakala Ibnu Battuta 200,000 lebih kilometer. Masa sama. Yang ni 29, yang ni 24, lebih kurang macam itulah. Masa lebih kurang hujung-hujung macam itulah, 20 sebelum 30. Tapi dapatan Ibnu Battuta sangat-sangat besar. Sebab apa? Sebab dia membawa nama Islam. Setiap kali kalau kita baca pengembaraan Ibnu Battuta, kita dapati setiap kali dia sampai di satu negeri, setiap kali dia sampai di satu kampung, yang sambut dia orang Islam. Sebab apa? Sebab hasil daripada hadis Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah falyukrim daifah. Siapa yang beriman pada Allah, siapa yang beriman pada hari akhirat, hendaklah dia muliakan jiran dia, hendaklah dia muliakan tetamu dia. Hasil daripada hadis tu, kita dapat satu tamadun, ilmu yang sangat besar. Bukan itu saja, bahkan macam-macam lagi. Macam hari ini kita kata garisan khatul istiwa adalah daripada bahasa Arab. Khat al-istiwa. Sampai hari ini orang guna khatul istiwa, khatul istiwa, khatul istiwa. Sebab apa? Sebab Islam yang perkenalkan dulu. Khat al-istiwa. Satu garisan pertengahan. Kemudian garisan Greenwich, hari ini kita ambil daripada buku-buku sains, kata London bermula 00.00. Tapi sebelum tu, Islam dah ada, iaitu Qatar. Lari sikit waktu Doha, ada negara Doha. Lari sikit ada waktu Maghrib, Maghribi. Tapi bila sampai kepada mereka, dan kita pun mengalami zaman kejatuhan, perpustakaan yang diwujudkan oleh Khalifah Harun al-Rashid tu, dibakar dan akhirnya jadi Laut Merah. Kan, buku-buku tu dicampak di sana, maka mereka ambil pula, mereka bangkit daripada zaman Renaissance, untuk mereka bangkit, mereka ambil balik sains tu. Sebab tu hari ini mereka berlumba-lumba dalam bab sains, sebab mereka dah mengalami zaman kegelapan
dalam gereja mereka yang menghalang ilmu untuk berkembang. Kan? Hari ini ilmu katak ke, ilmu ular ke kan, ilmu apa saja kan, tengok dalam National Geographic, orang dia juga ambil. Sebab apa? Sebab mereka dah mengalami zaman kegelapan yang sangat menghinakan. Tu. Sedangkan Islam adalah zaman yang hebat, dan kita kata tadi Islam sebenarnya yang kamu faham kekangan tadi sebenarnya tidak. Sebenarnya Islamlah kebebasan yang sebenar. Mudah-mudahan jawab. Allahu Akbar Ustaz. Okey. Untuk pengetahuan Ustaz lah dan sahabat-sahabat, Yayasan Awesome, kami akan pada Maulud Nabi nanti, sempena pelancaran program kami, program Gerak Prihatin yang akan ada di Kelantan, kami akan melaksanakan ataupun melancar galeri maya tokoh ilmuwan Islam Nusantara. Itu. Jadi sebab macam Ustaz kata tadi, kita nak kembalikan, nak kemukakan tokoh-tokoh ilmuwan Nusantara. Okey, soalan yang satu lagi ni Ustaz, dalam ruangan chatting ni, dia nak minta Ustaz terangkan tentang ayat 9 tu Ustaz, tentang maksud fikiran dan hati. Bagi saya, sebab Ustaz kata tadi ianya dalam bentuk plural, jadi dia nak mungkin Ustaz terang lagi untuk memberi penjelasan pada yang bertanya ni Ustaz. Baik, soalan terakhir lah Haji Ya insya-Allah. Okey. Baik. Ayat yang 9 tadi tu, kita lihat daripada aspek yang pertama ialah susunan. Susunan as-sam'u, kemudian Allah Ta'ala letak yang kedua al-absar, yang ketiga al-afidah. Jadi susunan tu sahaja telah memberi makna tadabbur yang sangat besar. Memang bertepatan dengan makhluk. Manusia tu bila dicipta, dengar dapat dulu. Lahir baru dapat lihat. Dah lihat, maka masa untuk jadi mumayyiz 7 tahun, 8 tahun baru mumayyiz. Lepas tu balik tu cerita lain lagi lah. Maknanya tu lebih lagi lah. Umur 40 lagi matang. Baik, jadi afidah tu lambat lagi. Itu aspek susunan. Jadi aspek susunan ni juga, akhir sekali bila kita nak menghadap Allah Ta'ala, maka yang mana akan ditarik dulu? Tu kan. Rasanya dengar dulu lah kot kan. Rasa dengar dah makin kurang kan. Saya dah umur macam ni pun saya dah rasa dengar saya dah kurang. Bila dengar dah kurang, mata saya pun dah jadi rabun dekat. Kan, ni asal rabun jauh ni. Lama kelamaan saya jadi macam budak-budak. Sampai umur 70, 80, maka kita manusia akan jadi macam budak-budak. Nak mesti dapat. Kan? Anak kata busy, tapi kita tak kisah. Anak tu mesti datang juga. Kan? Sebab apa? Sebab fikiran kita dah kurang. Susunan tu betul. Baik. Yang kedua, unsur ataupun aspek yang kita nak lihat daripada ayat 9 ni ialah permainan bahasa. Dengan permainan bahasa ini juga, kalau kita tahu, sebenarnya memberi kuasa tadabbur yang besar. Sebab tu saya ada buat kajian saya punya master, susunan huruf. Susunan huruf tu pun ada makna tadabbur yang sangat halus, sangat dalam, yang kita tak rungkai sampai hari ini dan kita baru tahu. Tu susunan huruf. Itu satu bab lain, kena buat buka kuliah lain pula tu. Okay? Tapi nak katanya tadi as-sam'u dalam bahasa Arab dia adalah plural, singular. Kata tunggal. Manakala al-absar dengan al-afidah adalah kata jamak, kata plural. Kalau terjemahan dia sepatutnya ginilah. Satu pendengaran, banyak penglihatan, banyak fikiran. Kenapa dengar satu? Sedangkan melihat dengan berfikir tu boleh banyak pula dalam terjemahan. Sebabnya ulama dalam tafsir mengatakan, ulama mufassir mengatakan bahawasanya bila manusia ni diberikan dengar, dia memang boleh dengar satu perkara saja untuk dia faham. Kan? Untuk dia fokus. Tu. Tetapi kalau lihat, dia boleh sekali dia buka, dia boleh nampak semua sekali. Kan? Tengah tengok sana, tiba-tiba bola datang. Mata tu tengok sana, tapi bola datang dia boleh tahan. Tu. Maknanya kata penglihatan ni dia boleh nampak semua sekali. Dia boleh nampak kilat, boleh nampak awan, boleh nampak bukit dalam masa serentak, memang boleh. Sebab itulah dia dalam bentuk plural. Begitu juga dengan bab berfikir.
fikir pun boleh dalam masa serentak. Allah Ta'ala bagi otak kita ni, dia ada bahagian-bahagian dia. Yang ni duk jaga yang ni duk jaga ni. Jadi itu semua adalah fikiran. Jadi sambil boleh cakap ni, tangan boleh gerak, jari boleh gerak, kan? Mata boleh berkedip-kedip. Okey. Jadi itu al-afidah, maknanya benda boleh fikir dalam masa serentak, laju dan cepat. Sebab itu dalam bentuk Allah Ta'ala datangkan dalam ayat 9 ni dalam bentuk plural. Pergilah mana pun, mesti as-sam'u wal absar wal afidah, begitulah bentuk dia. Dalam Quran ni banyak beberapa tempat dia sebut benda tu, itulah pattern dia. Untuk kita fikir kenapa yang ni singular, yang ni plural, kenapa susunan dia gini. Itu bukan saja, bukan kosong-kosong. Kan? Susunan Allah Ta'ala tu setiap mesti ada makna. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah Ta'ala menyempurnakan setiap susunan dia tu. Tu untuk kita faham, insya-Allah. InsyaAllah Ustaz. Apa ni, kalau kita lihat Ustaz, apa yang Ustaz terangkan tadi, macam masa sekarang kita melihat komputer ni. Tapi dalam pada itu, hati kita ni dapat melihat balik yang lepas-lepas semalam. Kan kita boleh meimbar balik penglihatan semalam. Dan dia diimbar kembali. Itu mungkin salah satu sebab yang dikatakan jamak tu kan. Betul je, betul. Dan sambil macam dengar ceramah kita boleh dengar ingat kesalahan kita, kisah zaman kita muda, masa kita kanak-kanak, kita dengan mak ayah kita sambil dengar ceramah kita boleh buat macam-macam. Ya. Fikiran kita lah. Ya, fikiran kita. Jadi kita tu yang tak fokus tu kadang-kadang. Sebab kita fikiran boleh mengelamun ke hulu ke hilir. Itu yang dimasukkan jamak di sini bagi pandangan saya lah. Dan satu lagi masalah moden ni, dia kata multitasking Ustaz. Multitasking, boleh buat macam-macam. Kan? Tapi kalau pendengaran, kita dengar satu hala aja. Kan? Jadi insya-Allah saya bagi pihak Yayasan Awesome mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Syafiee. Sebenarnya saya baru dapat mesej daripada sahabat saya di Seksyen 7 Sahlam ni Ustaz. Dia kata Ustaz pernah mengajar di Tahfiz Seksyen 7. Ya, saya pernah mengajar sana. Saya sekarang situ Ustaz. Oh ya ke? Mungkin masa tu saya jadi imam, biasa jadi imam. Itulah saya tengok ini biasa ni Ustaz, tapi masa tu Ustaz muda kan. saya dah semakin tua Ustaz. Orang panggil saya di Seksyen 7 ni Abang Din Ustaz, Abang Din. Abang Din Ya. Ustaz 2010 dulu kan, tak silap saya. Betul. Ya. Betul. InsyaAllah kita ditemukan kembali di alam Alhamdulillah ni Ustaz, insyaAllah. Jadi terima kasih pada Ustaz dan juga sahabat-sahabat yang bersama, dan insyaAllah sentiasalah melawati FB Yayasan Awesome, dan insyaAllah pada pertengahan bulan September nanti website Yayasan Awesome siap, dan di mana kita akan muatkan galeri maya tokoh ilmuwan Islam Nusantara sempena untuk kita membuat pelancaran di Kota Baru nanti, iaitu pelancaran gerak prihatin, di mana insya-Allah akan dirasmikan oleh Menteri Besar Kelantan, dan juga masa makanan jamuan tengah hari bersama rakyat Duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan juga akan turun bersama. Dan insya-Allah kita akan melaksanakan program gerak prihatin ini di 3 daerah, satu Pasir Mas, satu Dabung dan satu Jeli, untuk melaksanakan program gerak prihatin yang terutama sekali nak membina umat terbaik. Allahu Akbar. Kita nak bangunkan kembali maruah Islam ni Ustaz. Supaya walaupun Yayasan Awesome ni satu yayasan yang kerdil, tapi insya-Allah dengan sokongan tuan-tuan memberi pandangan dan pendapat dan sokongan, insya-Allah kita akan dapat menggerakkan masyarakat, sebab Allah akan membantu kita. Allah yang menurun hidayah. Kita kena yakin yang Allah akan membantu. Allah akan membantu kita kembali. Dan ingatlah, pandemik ini bukannya satu-satu benda yang satu permainan Allah, bukan satu permainan. Ianya satu ujian pada manusia kerana kita banyak dosa. Kita banyak dosa dan Allah nak melihat supaya manusia boleh muhasabah untuk membersihkan diri daripada dosa-dosa ini. Jadi apabila Ustaz tadabbur ayat ini Ustaz, saya lihat Allahu Akbar Ustaz. Keingkaran manusia terhadap ayat Allah ini Ustaz. Ayat Al-Quran. Walaupun dalam Al-Quran mengatakan ianya petunjuk, ianya membawa hidayah, dia membawa ketenangan, tapi manusia jauh daripada Al-Quran ini merupakan secara tidak langsung menunjukkan
keingkaran kepada Allah. Jadi insya-Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di lain masa dan minta Ustaz baca doa Ustaz sebelum kita berakhir Ustaz. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan wa shifaa'an wa syafi'an wa qarina. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana warham mautana. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal ma'tham wal maghrab. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah Ustaz kita jumpa lagi pada bulan depan Ustaz, iaitu minggu kedua nanti. InsyaAllah. Dan apa-apa saya akan hubungi Ustaz dan juga Darul Qura. Dan insya-Allah saya akan hubungi Darul Qura nanti untuk bersama dengan Yayasan Awesome dalam membina umat supaya celik Al-Quran, memahami ayat Al-Quran, memahami bahasa Arab Al-Quran insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه